وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Diharapkan anda semua sihat dan dimurahkan rezeki sentiasa, insya-Allah. Okey, ini adalah kali pertama cerita seram rakyat bersiaran dengan menggunakan suara yang original. Sebelum-sebelum ni ada yang komen cakap pakailah suara original supaya dia punya elemen seram tu akan ada. Jadi menggunakan suara-suara yang sebelum ni dia punya feel tu tak sampai keseraman dia. Apapun, saya mengucapkan terima kasih kepada komen-komen yang positif dan juga subscriber yang telah subscribe kepada channel Cerita Seram Rakyat. Saya perkenalkan diri saya sebagai Mike supaya senang untuk anda semua ingat nama saya, senang untuk dipanggil dan lebih senang untuk saya bahasakan diri saya dan senang untuk saya bercerita. Okey, pengalaman seterusnya yang kali ini berlaku masih lagi di Riviera 2. Pada siapa yang sebelum ni pernah tonton atau dengar mengenai Riviera 2 sebelum ni, ada satu cerita yang mengatakan ada seorang pelajar perempuan terjun daripada tingkat 5. Dan inilah kisahnya yang dikongsi oleh bekas pelajar yang pernah menetap di Riviera 2 itu. Saya menggunakan nama Siti dan semestinya bukan nama yang sebenar. Dia bercerita berdasarkan daripada kisah mulut ke mulut yang disampaikan kepada dia. Jadi dia kumpulkan, dia olah balik menjadikan satu cerita. Benar atau tidak, Allahualam. Pada sesiapa yang nak tengok atau nak dengar episod mengenai Riviera sebelum ini, saya letakkan dekat description di bawah. Okay, jom kita mulakan cerita mengenai Riviera 2. Menurut Siti, Rini ni baru first semester dekat college. Salah satu college yang menetap di Riviera 2 tu lah. Antaranya yang college-college yang ada, UIM, College Universiti Islam Malaysia, College Cybernetics, dan satu lagi KPTM KL, College Politeknik Mara Kuala Lumpur. Negeri tempat kelahiran Rini ni saya rahsiakanlah. Dia ni asal daripada luar bandar, tapi bila belajar dekat bandar besar, dia macam culture shock sikit lah. Orang cakap culture shock, yang tiba-tiba datang dekat satu bandar besar, dia jadi macam terkejut dengan budaya. Orang panggil kejutan budaya. Tudung dia terbang entah ke mana. Dia dah start muda pakai seksi-seksi, skirt pendek dengan sleevelessnya lagi, baju yang tak ada lengan tu kan. Dia rasa dengan pakai macam ni, dia rasa urban bila duduk dekat KL ni. Lagi-lagi dah ada boyfriend. Boyfriend dia bernama Ajib. Dan sejak dia berkenalan dengan Ajib ni lah, dia dah pandai clubbing, keluar malam, pergi disco. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu malam ni, Rini ni masa tu dia tengah study. Yalah, kita bila study 3-4 jam, otak jadi blank, jadi tepu. Lepas tu si Rini ni, dia SMS boyfriend dia si Ajib ni ajak jumpa. Pada zaman diorang ni, WhatsApp, Telegram semua masih belum ada. Dia menggunakan SMS untuk
kontak Ajib untuk ajak dia berjumpa dekat tempat biasa. Dan tempat biasa diorang ni ialah di tangga blok. Si Rini ni dia tinggal di tingkat 5. Ajib ni boyfriend dia tinggal di tingkat 3. Mana-mana perempuan tidak boleh berada di lantai atau tingkat asrama lelaki, iaitu di tingkat 3. Jika didapati tertangkap, akan didenda dan akan diberikan warning letter. Begitu juga dengan Ajib. Ajib tidak boleh berada di tingkat asrama perempuan di tingkat 5. Jadi pot biasa diorang jumpa ni di tangga blok. Maksudnya Rini ni akan turun ke tingkat 3, tapi dia jumpa dekat tangga blok tu. Kalau orang nak naik atas atau ke bawah, akan menggunakan tangga tu. Di situlah pot diorang biasa dekat tangga tu untuk diorang berjumpa. Masa yang telah dijanjikan pun tiba. Si Rini ni dia sampai lebih awal daripada Ajib dekat tangga blok tu. So bila dah sampai awal, dia tengok Ajib tak ada. So dia pun SMS. Sambil-sambil tu dia SMS Ajib suruh cepatlah turun, cepatlah jumpa dekat blok tu kan. Sambil-sambil tu dia main telefon. Keadaan di tangga blok tu, lampu dia banyak yang rosak. So keadaan dekat situ gelap, bertemankan hanya dengan cahaya dia antara tangga tu. Kalau nak naik tangga tingkat 1 ke tingkat 2 tu, dia ada satu tingkap tu. So cahaya daripada situ je lah yang menerangi keadaan di tangga blok tu dah. Tiba-tiba si Rini ni rasa tengkuk dia meremang. Lepas tu dia pun cepatlah toleh-toleh ke sekeliling kan. Tapi tak ada apa-apa, sunyi je. Dalam di tengah perhatikan keadaan sekeliling tu, tiba-tiba bunyi kedebuk. Macam ada satu benda yang jatuh. Dia macam dengar daripada atas. Start tu dia dah berdebar-debar sebab memandangkan dia seorang aja yang ada dekat tangga pada masa itu. Dia pun toleh ke atas. Kan kalau tangga tu dekat celah-celah dia tu, kita boleh naik tengok ke atas kan. Si Rini ni pun intailah ke atas dekat antara celah-celah tangga tu kan. Tiba-tiba dia rasa berderau darah dia. Bila diperhatikan betul-betul, sebab keadaan agak gelap kan, mata kita macam kalau nak fokus dekat satu objek tu, dia ambil masa juga kan dalam keadaan gelap. Bila dia fokus tak ada pula. Dia rasa macam perasaan dia je kot kan. Tiba-tiba dia rasa ada satu angin lalu sebelah kiri dia. Dia ingat ada orang lalu, dia cepat-cepat toleh. Tapi tengok tak ada apa-apa pula. Dia dah mula rasa tak sedap hati. So dia toleh balik ke atas. Bila dia toleh balik ke atas tu, sekali lagi dia nampak kelibat hitam. Tapi dia nampak sekilas dia nampak macam ada orang tengah mengintai dia. Dia ingatkan si Ajib, yang si boyfriend dia ni main-main kan. So dia pun macam untuk sedapkan hati dia lah tu kan. So dia pun hilang lah rasa berdebar tadi. Jadi si Rini pun panggil lah, sebab dia ingatkan boyfriend dia kan. Ajib, you ke tu? Janganlah main-main, I balik kang. Tapi senyap sunyi, tak ada jawapan daripada Ajib. Tiba-tiba boom, pintu tangga tingkat 4 macam ada orang tolak dengan kuat. Disebabkan Rini ni dia terkejut, dia terus berlari ke pintu tangga untuk keluar. Bila dia buka je pintu tangga tu, muka Ajib terpacul depan pintu tu. Terkejut dia. Bila Ajib dah muncul, si Rini ni pun tak jadilah nak balik. Diorang lepak dekat tangga tu. Lepas tu masa lepak dekat tangga tu, diorang dah lepak-lepak kan. So kedudukan dia ni, si Ajib ni dia duduk dekat tangga, dan si Rini ni berhadapan dengan Ajib
tapi dalam posisi berdiri lah, dan menghadap ke arah atas. Tiba-tiba mata dia tu seperti tertarik untuk lihat ke atas. Mata si Rini ni terus terpaku pada satu susuk gelap yang mengintai dari tingkat 4. Tapi kali ni kelibat tu tak melarikan diri seperti yang sebelum ni lah. Apa yang digambarkan oleh Rini, susuknya hitam, tiada rambut, muka dia tak jelas, tapi mata dia tu merah merenung tepat ke arah Rini ni. Disebabkan si Rini ni dia terkejut, jadi dia kalihkanlah pandangan dia ke tempat lain. Masa tu perasaan takut dia ni dah makin kuat. Dia dah tak tahu nak buat apa dah. Kemudian dia ajak Ajib ni keluar daripada situ. Lepas tu Rini ni bagi tahu dengan boyfriend dia Ajib tu. Dia cakap dia nak balik, dia nak study. Lepas tu dia terus tinggalkan boyfriend dia tu dalam keadaan terpinga-pinga. Dia terus bergerak ke arah lift untuk pulang rumah dia ke tingkat 5. Ajib ni memang dia tak boleh hantar Rini naik ke tingkat 5, sebab kalau kantoi memang masak lah diorang. Memang kena warning letter punya. Lepas Rini dah sampai ke tingkat 5, dia tengok jam dah pukul 11. Pukul 11 waktu ni masih riuh lagi lah dekat Rivera ni. Dekat bawah tu ada yang masih lepak lagi makan apa semua kan. Dia pun jalan dekat koridor untuk menuju ke rumah dia ni lah. Masa dia berjalan tu, dia rasa macam ada orang ikut dia daripada belakang. Tapi bila dia toleh, tak ada. Lepas tu dia jalan lagi, dia masih rasa lagi ada orang ikut daripada belakang. Lepas tu dia ni start lah berlari-lari anak. Sambil dia lari anak tu, dia keluarkan kunci dia sambil tangan dia menggigil. Bila sampai je depan rumah dia, masa dia nak buka pintu rumah dia tu, kunci dah tak boleh masuk. Tiba-tiba dia rasa telinga kiri dia tu macam kena tiup. Lagilah si Rini ni menggelabah, menjerit-jerit. Sambil dia menjerit-jerit tu, dia ketuk-ketuk pintu. Tong, bertalu-talu macam nak pecah pintu tu dia kerjakannya. Lepas tu, pintu tu pun dibuka daripada dalam. Yang buka pintu ni nama dia Kak Lin. Dah tentu bukan nama sebenar. Lepas tu, Rini ni terus menerpa masuk. Terus dia peluk Kak Lin ni. Sambil tu, Kak Lin ni bebel-bebel lah. Kau ni macam nampak hantu je. Kau ni dah kenapa? Lepas tu dia start lah bebel. Balik lambat lah, apalah. Semua bebel panjang lah. Kak Lin ni, dia senior kepada si Rini ni. Tapi perwatakan dia lebih alim, nampak alim daripada si Rini ni lah. Rini ni pun terus masuk bilik sebab dia nak sambung study sebab esok dia exam. Bila dia sampai bilik, dia buka sikit tingkap bilik dia nak bagi angin malam masuk lah. Dia ada lagi 2 roommate dekat bilik dia ni, iaitu Tina dengan Mira. Tapi malam tu diorang tidur rumah kawan diorang yang lain dekat tingkat 6. Jadi malam tu Rini ni bersorangan lah dalam bilik tu. Dia pun study. Dia layan study sampailah pukul 3 pagi. Masa ni mata dia dah start mengantuk lah. Tapi ada lagi bab-bab yang dia belum cover lah. Jadi untuk macam dah nak hilangkan rasa mengantuk tu, dia take a break kejap lah. Nak stretchkan badan dia, lemuh kot sampai pukul 3 pagi study kan. So dia stretchkan badan dia. Masa dia tengah stretchkan dia punya badan dia, pada masa yang sama tiba-tiba dia dengar ada orang panggil nama dia, Rini. Lepas tu si Rini ni pun spontan menyahut dah. Ya, sebab dia ingatkan housemate dia ke panggil dia kan. Tapi lepas tu diam je.
Biasanya kalau orang panggil, "Oi, kau buat apa?" Macam, "Oi." So, mesti ada sautan, lepas tu adalah perkataan seterusnya kan. Tapi sunyi sepi. Si Rini ni tak puas hati lah kan. Dah panggil-panggil orang, lepas tu buat bodoh. Dia terus buka pintu bilik. Dia tengok hall rumah dia gelap. Lepas tu dia pergilah bilik Kak Lin. Ketuk bilik Kak Lin. Tok. Lepas tu Kak Lin pun buka pintu. Lepas tu si Rini ni tanyalah Kak Lin, ada panggil dia tak tadi? Lepas tu Kak Lin ni cakap, tak ada. Masa ni Kak Lin ni dia tengah nak buat solat tahajud. Baru nak pakai telekong kan. Si Rini ni dia rasa pelik lah, sebab kalau bukan Kak Lin, siapa yang panggil dia? Sebab bilik-bilik lain dah bergelap. Confirm semua dah tidur. Biasa yang penjaga malam ni selalunya Kak Lin. So dia pun dalam keadaan terpinga-pinga, dia balik bilik dia untuk sambung study lah. Masa si Rini ni tengah study, dia dengar nama dia dipanggil lagi. Rini. Suara tu lembut memanggil-manggil nama dia. Jadi Rini ni pun angkatlah kepala nak amati suara tu daripada mana, sebab dia macam antara dengar tak dengar suara tu. Suara tu masih lagi memanggil-manggil si Rini ni. Rini, marilah. Si Rini ni dia macam dipukau. Lalu dia bangun. Lepas tu dia berjalan ke arah tingkap bilik dia. Tingkap bilik dia yang terbuka tadi tu. Pada masa ni, si Rini ni masih dalam keadaan sedar. Tapi dia seperti ada satu kuasa yang kawal pergerakan dia. Maksudnya dia sendiri tak boleh kawal badan dia. Badan dia macam ada entiti lain yang menggerakkan badan dia tu. Lepas dia menuju ke tingkap ni, tingkap tu ditolak seluas-luasnya. Si Rini ni menjenguk ke bawah. Dia tengok ramai perempuan berbaju putih dekat bawah tu, melambai-lambai ke arah dia. Pakaian diorang ni semuanya sama, warna putih. Tapi semua berambut panjang. Yang peliknya, mereka punya muka tu semuanya pucat. Semua tu memandang ke arah Rini sambil mengukir senyuman. Tapi senyuman yang menyeramkan, kata Rini. Makhluk-makhluk di bawah tu terus menerus memanggil Rini. Rini, marilah. Terngiang-ngiang suara merdu itu memanggil-manggil. Marilah Rini. Masa ni, minda si Rini ni masih sedar sepenuhnya. Tapi dia tak berdaya untuk melawan ataupun mengawal badan dia. Sebab ada satu kuasa yang mengawal badan dia. Kuasa tu macam dia tak mampu nak melawan, terlalu kuat. Si Rini ni mula capai kerusi. Lepas tu kerusi tu diletakkan di tepi tingkap yang terbuka tu. Si Rini ni dia mula cemas, mula menangis, sebab dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh kawal jasad badan dia. Dia terus panjat kerusi tu. Dia keluarkan kaki dia dekat tingkap tu, berjuntayan dekat tingkap tu. Kedua-dua belah kaki dia tu dah di luar tingkap. Dia menangis. Dia cuba menjerit minta tolong. Tapi bila dia minta tolong tu, suara dia ni macam tak boleh keluar. Dalam hati dia dapat minta tolong. Tiba-tiba dia dengar pintu bilik dia diketuk bertalu-talu. Dia dengar suara yang kat luar tu, suara Kak Lin dengan budak-budak bilik lain panggil nama dia bertalu-talu. Rini. Dia rasa nak menyaut, tapi semuanya bergema dalam hati je, tak keluar dekat mulut. Mata Rini ni masih tertancap dekat makhluk-makhluk yang berbaju putih dekat bawah tu. Semua makhluk tu masih memanggil-manggil dan melambai-lambai si Rini ni tadi. Masa ni kedua-dua kaki Rini ni dah terjuntai keluar daripada tingkap. Dia duduk dekat bilik tingkap sambil memegang bingkai tingkap.
Pada masa yang sama, dia dengar ada satu suara yang bercakap dekat dia, pergi ke arah mereka di bawah, pergi, seperti satu suara yang berbisik dekat telinga dia. Masa ni Rini ni dah menangis semahu-mahunya sebab dia tak boleh kawal diri dia. Lepas tu dia nampak beberapa buah rumah dekat blok apartmen kiri dan kanan dia mula menyalakan lampu. Tiba-tiba pintu bilik Rini ni macam kena tolak dengan kuat. Lepas tu si Rini ni terus menoleh. Gambaran terakhir yang si Rini ni ingat, masa tu Kak Lin cuba menerpa ke arah dia. Itu adalah gambaran terakhir sebelum si Rini ni pengsan. Bila dia sedar, dia dikelilingi oleh ahli keluarga dia. Semua ada. Mak dia nangis-nangis sambil ditenangkan oleh bapa si Rini ni lah. Bila dia lihat sekeliling, dia tengok macam dia dekat hospital. Lepas tu dia tanyalah mak bapak dia apa dah jadi. Sambil tu dia menangis semahu-mahunya. Mak dia terus memeluk si Rini ni. Rupa-rupanya si Rini ni dia lumpuh dari pinggang sampai ke bawah. Kaki dia patah, tulang punggung dia pun patah. Dari cerita mak dia ni, si Rini ni terjun dari tingkap hostel daripada tingkat 5, iaitu daripada bilik dia lah. Okey, part ni yang best ni. Menurut cerita dari Kak Lin, lepasnya si Rini ni ketuk bilik Kak Lin ni tadi, dan Rini ni balik ke bilik dia. Masa tu Kak Lin ni baru je nak angkat tabir, dia nak bertahajud malam tu kan. Tiba-tiba dia terdengar jeritan sangat nyaring. Terdiam Kak Lin ni. Lepas tu si housemate dia yang lain, Sarah dengan Jenny pun turut terjaga. Diorang ni semua bergegas keluar bilik nak tahu dari mana datangnya arah jeritan nyaring tu. Rupa-rupanya si Rini ni yang menjerit-jerit seperti kerasukan sambil ketawa mengilai-ngilai dalam bilik dia. Kak Lin ni cakap pintu bilik seperti dikunci dari dalam. Pas diorang ketuk daripada luar sambil memanggil, Rini, buka pintu. Tapi macam tak ada respon. Si Jenny ni berlari untuk dapatkan warden. Pada masa tu seluruh warga rumah dah bangun kebanyakannya. Diorang cuba buka pintu bilik si Rini ni lah. Tapi apa yang peliknya, sebenarnya pintu bilik Rini ni rosak, tak boleh kunci daripada dalam. Diorang ni tanpa putus asa cuba rempuh pintu bilik si Rini ni. Sambil tu hilayan dengan jeritan Rini ni masih lagi kedengaran. Bila rempuhan demi rempuhan, akhirnya pintu bilik si Rini ni terbuka. Padamang. Apa yang diorang nampak adalah si Rini ni duduk di birai tingkap sambil menoleh ke arah diorang ni semua. Rini ni dalam keadaan senyum, menyeringai. Belum sempat diorang terpa ke arah si Rini ni telah terjun ke bawah sambil masih tersenyum menyeringai. Okey, episod kali ini berakhir di sini. Terima kasih kerana sudi mendengar sampai habis, dan sehingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum.